Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di segmen Gaut dan Anda dalam channel YouTube kita yang semakin diminati ini. Untuk orang-orang yang sakit gout di luar sana, apa khabar? Cip sihat, Alhamdulillah. Masih lagi PKPB di Selangor ini. So, banyaklah duduk rumah, jaga anak-anak. Ada time pergi kerja, ada time switch dengan wife pergi kerja, wife jaga anak. Macam tu lah, sama lah perangai dengan awak-awak pun yang kat rumah tu. Tak time PKPB ni, ada banyak negeri yang dah kena PKPB. Banyak juga video Cip dah buat ni untuk beberapa ketika ni. Dan jadi Cip nak ucapkan terima kasih kerana support anda-anda semua di luar sana. Untuk video-video Cip sebelum ini, semoga dia dapat membantu anda-anda semua di luar sana. Dan juga ada orang dah tanya-tanyakan beberapa soalan kat Cip dan cakap, power awak ni, boleh lah. Ada juga kawan-kawan Cip tu yang cakap, why don't you do it in English? So you can get like, orang cakap apa, you can get a better audience and reach and some of further whatever, something like that lah. So you can share it to the world, something like that. I can, but I don't have to. This channel was made especially for Malaysians kan, with Malaysian diet, Malaysian lifestyle, which I have to say quite different lah from the other sides of the world. So for example bro, kita punya our breakfast is teh tarik roti canai bro. Macam mana nak sama? Breakfast pun dah lain, betul tak? Satu lagi kita nak cerita pasal Eid May dan jenis-jenis klip berbahasa Melayu atau berbahasa Malaysia seperti Eid May benefit our neighbor countries macam Indonesia ke, Brunei ke, Singapore ke, that may have the same diet, the same lifestyle dengan kita. Mungkin kat sana pun diorang macam buntu, macam kat Indonesia dia panggil penyakit ni asam urat kan, macam kat Singapore dia panggil gout lah, Brunei pun panggil gout, Malaysia pun panggil gout. So mungkin diorang sana pun boleh share dengan kita cara diorang. Cik pun banyak juga tengok video YouTube orang daripada sana. Semoga diorang pun dapat tengok lah video YouTube orang daripada Malaysia yang buat video pasal gout ni kan. So sebab kita ni bukan saja share same language bro dengan geng-geng ni 3-4 negara ni, kita juga share satu hal, iaitu kita ada restoran terbuka 24 jam. So dia akan faham lah, perangai diorang ni memang akan faham lah dengan kita kan. And one more point is, most of the facts and figures yang Cip dapat ni I get it from our local FB group we call Gout Malaysia. So macam where it's like I'm one of the admin lah. So fact and figures ni are from those everyday life orang-orang yang suffer gout ataupun panggil gout suffer kat Malaysia ni. So dia sangat sesuai untuk orang-orang kat negara kita dan region kita saja. And topik yang Cik nak sentuh hari ni ialah topik yang basic gila lah. Yang diorang pun bising, oi bila nak sentuh topik ni, iaitu makanan untuk orang gout. Makanan dan minuman untuk orang gout. Apa? Kalau kita baca dekat macam mana-mana station lah, mana-mana bacaan Google apa semua, gout ni semua dia berkaitan dengan satu perkataan, iaitu purin. Purin tinggi, bukan purin rendah. Sebab kekurangan ataupun ketidakbolehan tuan-tuan memproses purin dalam badan. So dia akan jadi uric acid lah, popek itu boleh baca. Yang Cip nak sharekan di sini ialah bab-bab purin ni awak boleh baca. Makanan-makanan yang purin tinggi dan makanan-makanan yang purin rendah. Biasanya kat Malaysia ni kita paling fail nak bezakan benda ni lah. Semua makanan ada purin, tinggi atau rendah. Yang dia cakap purin tinggi tu purin dia tinggi. Bukannya dia purin dia gila, lepas tu yang lain tu tak ada purin. Tak ada. Pasal cakap orang boleh makan ayam. Ayam tu tergolong dalam keadaan purin sederhana. Kau makan ayam seketul sehari, 2 ketul sehari, kau akan okey. Jangan kau bedak satu bucket tu bang. Tinggilah purin dia jadi. Dia dikomparisonkan dengan daging mentah. Daging mentah tu purinnya tinggi. Daging merah, maafkan saya, daging merah purin dia tinggi. Jadi kalau kau makan daging merah tu, kau makan sekeping ke 2 keping ke, lebih tinggilah compare tu dengan 2 ketul ayam. Macam tu. Berapa lagi benda yang kita biasa makan lah, ikan.
Ikan apa yang purin tinggi? Ikan kembung, ikan sardin, ikan temenong tu apa? Ikan jaket, cecaru. Tu semua purin tinggi. Kau pedal seekor tu dengan dalam tu siap ada santan apa, kelapa potong tu ni campur dengan tu, celup pula dengan kicap, dengan asam tu, dengan apa dalam tu isi udang tu, yang apa tu budu lagi apa. Kau kira je lah purin dia berapa. Nampak tak dia punya bayangan dia? Bukan pasal ikan tu bang. Okey, sekarang yang Cik nak share sangat dengan awak-awak semua ni ialah dekat Malaysia ni makanan dia dah tentu tu. Makanan dia dah tentu. Yang orang takut, oi ayam boleh makan ke? Oi kambing boleh makan ke? Oi ni daging boleh makan ke? Oi sayur ni apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan? Bagi Cik semua ni selamat. Pasal awak dah tahu dia punya konsep utama dia ialah kawal purin. Betul? Yang awak tak sedar sebenarnya ialah cara orang kita masak. Malaysians. Bukan dia orang Melayu, Cina, India ke apa. Cara orang kita masak. Bang, semudah-mudah bihun goreng lah. Pagi-pagi bihun goreng. Dalam tu, kalau orang tak potong apa? Udang kering tak masuk dalam. Kalau orang tak potong, nak masukkan dalam isi dalam tu apa, nak jadikan paste dia, mana jadi mi goreng ataupun bihun goreng. Orang Cina the base dia telur. Jadi telur tu purin dia tak tinggi sangat. Jadi bihun goreng orang Cina tu selamat. Bihun goreng orang Malaysia yang paste dia guna paste ikan bilis dan juga paste udang yang sedap tu tak lepas bang. So nampak? Demi cara nak berkongsi tu ialah cara kita masak. Masuk kepada yang kedua. Nak buat asam pedas. Ada orang taruh belacan, ada orang tak taruh belacan. Negeri-negeri ada yang buat pakai belacan, ada yang tak pakai belacan. Orang tanya asam pedas ikan ni boleh makan ke? Ikan temenong ke? Ikan apa ke? Ikan merah ke ni asam pedas? Ikan tu boleh makan bang. Cara masak asam pedas tu yang kau kena tengok. Sama lah dengan cara masak merah, dengan cara masak kuning, cara masak hitam, cara masak apa. Semua tu kau nak tengok apa isi yang dalam dia. Pasal isi yang dalam dia buat perencah tu lagi bahaya daripada awak makan apa benda dia punya main protein tu. Pertama. Yang kedua, yang orang tak sedar ialah jajans. Jajans ni kuat gila orang Malaysia ni. Kalau jajan memang champion. Daripada kecil kita pun dah diajar kita makan jajan. Itulah satu jajan ni kita makan kudapan lah. Kudapan ni barang-barang dia semua barang-barang segera malam dia. Banyak barang-barang campuran dia panggil MSG. Yes. Aduh. Kau masalah dia boleh makan kudapan-kudapan. Kena gemuk macam Cip ni. Satu balang Pringles tu, bukan Pringles lah, apa potato chips tu. Kau rasa kau boleh makan suku? Tak ada. Kau rasa kau dapat makan setengah? Tak ada. Kau makan setengah, kau tutup balik, kau letak tepi, lepas tu kau ambil balik, kau habiskan. Satu hari sebalang. Maruku buat dia berkuadal kan, dah tahu dal tu tak boleh makan kan, semangkuk. Siapa orang rumah ke dia beri semangkuk. Habis semangkuk tu kau boleh cair plastik dah bang. Satu lagi yang orang tak sedar ialah makanan-makanan dalam tin lah kan, macam sardin, macam ayam. Biasa-biasa lah yang orang doktor-doktor mana akan cakap lah benda ni salah lah, pasal benda tu lah, benda ni semua diawet semula. Sardin, koktel yang buat koktel tu, air manisan dalam koktel dalam tu, itu semua makan dalam tin yang di jeruk, jeruk. Satu lagi cerita jeruk pak itulah, pak inilah, makcik itulah, jeruk makcik inilah bang, berenda yang diperam ni dah lah peram dengan gula tu dah terang-terang dah, memang orang gaut ni kan pegang sedap bang. Anak pula bawa tu, anak ke makcik-makcik ke sepupu pula bawa balik dari Penang ke apa benda ke, bawa balik jeruk tu lah, dapat pula 2 paket. Orang rumah pula jenis tak makan jeruk. Kau rasa jeruk tu dalam peti ais ke apa? Tak adanya awak tu nak makan satu paket satu hari tu semangkuk kecil, tak ada. Kalau boleh dapat pula jeruk mangga tu sedap. Habis ke balun?
Itu bahaya. Itu dah terang-terang bahaya. Selain daripada faktor yang cara kita masak tu ya, itu dah faktor-faktor terang-terang bahaya. Jadi benda ni yang cik nak berkongsi supaya fikiran kita tu lebih terbuka daripada kita bertanya sayur apa tak boleh makan. Itu kita boleh Google lah kan, cara-cara yang betul-betul purity tinggi macam cendawan, macam apa, adalah 2-3 lagi kentang dengan jagung tu dia punya apa, kentang dan jagung ialah dia punya apa, saintifik dia ialah benda ni kalau kau makan dia straight jadi gula dalam badan. Gula tak bagus untuk gout. Tu satu. Lagi macam sayur hijau, sayur yang menjala lah, yang menyarap lah, yang mengapa lah. Bang, kenapa sayur tak lepas? Padahal sayur power gila untuk orang gout ni. Sebenarnya sayur, makanlah sayur dah. Kenapa tak makan sayur? Betul lah. Sebab cara kita masak sayur. Makcik-makcik kat dapur tu kalau tak iris ikan bilis, campak dalam kuali, tak jadi sayurnya. Kalau tak masuk cube masak tu, cube masakan apa sayur tu tak campak dalam kuali, tak jadi sayurnya. Kalau kita baca balik dalam paste dan juga cube makanan apa sayur tu semua dalam tu, bahan utama ikan bilis. Kan ada tak? So adakah kita kena makan sayur rebus je? Awak kena tanyalah selera awak. Cik kat sini just nak bagi awak pandang ke arah yang berlainan sikit dalam pemilihan kita memilih makanan ni. Ni kita boleh makan, kita bukan tak boleh makan. Kalau kita tak boleh makan tu nama dia alergi. Kita makannya berlepuk-lepuk. Tak ada, gout ni kalau makan 2-3 hari dia dah kumpul-kumpul, lepas tu baru dia jadi. So itulah gout dah makanan. Apa lagi yang kita contoh-contoh? Satu lagi besar ni tak boleh ialah gula. Kajian ni baru je 5-10 tahun. Pasal fruktosa ni, high whatever fruktosa dalam makanan. Benda-benda yang dalam tapuk dalam apa bekas apa benda air gas apa bang, air gas ni berhantu. Sebab tak cukup secawan. Awak pergilah makanan segera mana-mana ada air gas. Betul. Dalam combo dengan burger daging kau tu yang kau tak apa. Kau bedal lagi dengan air gas tu lah. Cuba kau bedal burger daging tu je tanpa air gas tu. Tak kena kau gout. Air gas tu ya baru-baru ni pun rumah ni pun ada minum air gas. Kau kena bang. Kumpul sekejap daripada sini bawa ke sini. Kita manusia, kita pun degil. Jauhkan air manis, air jus campuran yang dalam kotak tu semua. Yang benda ni kau memang suka minum lah. Nak buat Milo pun bancuh sendiri ikut kau punya ni sukatan manis tu. Kau jangan beli air kotak tu semua, itu bahaya gila. Air gas. Jangan minum air jus dalam kotak yang manis-manis tu. Apa benda brand-brand tu. Jangan minum, bahaya gila. Nak cari minum lebih baik, belilah kalau dah teruk sangat kan kau punya craving tu. Beli, buka, masuk dalam gelas, taruh air kosong sikit, yang lain tu bagi family minum. Itu je kotak kau bang sebenarnya. Apa lagi yang orang selalu salah anggap pasal bab makanan minuman? Manisan, cakes. Sekarang ni orang PKP kan, order kek lah, order kuih tu lah, order ni lah, kena kawal lah. Bahaya benda ni. Lagi duduk rumah lagi tak buat apa, lagilah bahaya, terperap je kan. Tu salah kategori manisan. Makanan kita dah usik, sayur kita dah usik. Sayur apa ni, cip cuma letak tepi. Kalau orang tanya sayur apa boleh makan, bagi cip semua sayur boleh makan. Cara kau masak tu yang bahaya. Protein kita ada daging, kita ada ayam. Ayam ialah average, semua orang pun boleh makan ayam. Tapi sebab kita makan ayam pun tak banyak sangat. Daging bahaya sekali. Kambing dia macam 50-50 sikit. Kambing ada orang boleh makan sampai seekor, tak ada jadi apa. Orang padahal ada gout tu, padahal tak jadi apa. Ada orang boleh tak boleh makan. Tak tahu cik nak salahkan sos dia, mint sos tu. Sedap lah pula kan. Ataupun kambing tu sendiri. Lagi apa? Adalah orang tanya benda pelik-pelik macam belangkas boleh makan. Apa benda tanya. Kau bukan makan belangkas tu hari-hari tu lah. Macam orang biar-hari makan udang, sotong tu lah. Tu biasalah orang hari makan sotong tu. Tak ramai orang yang gout sotong ni. Boleh kira dengan jari. Udang orang ramai gout udang pasal orang sekali orang cakap udangnya puri paling tinggi lah terletak pada kepala tu. Dan kepala tu lah yang paling banyak orang makan.
Sedap betul lah. Takkan kau nak biar kepala udang tu kat tepi tengok je meleleh-leleh manggil kau. Lepas tu kita ada perangai tu. Jadi benda-benda macam ni lah kita kena tukar. Baik, topik hari ni kita menyentuh pasal makanan-makanan dan minuman. Minuman normal lah. Jangan kau cerita pasal teh ais, teh tarik apa semua tu. Cik pun tengah menganjurkan amalan satu air manis. Segelas air manis sehari. Dah masuk bulan ketiga ni. Aku dah susut sikit dah. Kau tengok video aku ni pun aku dah macam sikit kan. Itulah. So macam membantu lah sebenarnya. Program dah bulan ketiga dah sebenarnya cik buat. So kalau awak boleh amalkan, itulah kat kedai tu ke, janganlah biasa sangat tapau teh ais ke apa benda semua tu. Buat sehari sekali boleh lah. Janganlah tiap time haus je nak tapau teh ais. Banyakkan minum air kosong. Sangat baik. Antara air yang paling hebat sekali jadikan Tuhan ialah air kosong lah. Air kosong, banyakkan air kosong. Lepas tu buat exercise untuk kesihatan. Normal lah. Benda ni bukan untuk gout je, untuk orang yang darah tinggi, kecil manis apa semua tu overall. Itu saja topik kita pada hari ini. Nak disentuh ialah apa barang-barang makanan dan minuman yang untuk orang gout. Kita akan pergi ke topik lain, iaitu apa pula makanan dan minuman yang baik untuk orang gout. Ini makanan-makanan yang nak clearkan je apa benda ni. Sebab makanan ni topik besar gila untuk orang gout. Sebab sehari kita makan minimum 3 kali. Breakfast kita makan, lunch kita makan, dinner pun kita makan. Belum masuk dengan tea time dan juga supper. Untuk gemuk-gemuk tu pukul 3 pagi pun baru makan. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video-video yang seterusnya. Terima kasih.